Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Tuan-tuan, puan-puan, Datuk Datin, Tan Sri, Tun-Tun, Raja-Raja Melayu yang amat saya hormati. Hari ini 5 Disember 2022. Akhirnya Kerajaan Agung membogelkan dan menelanjangkan satu persatu penipuan dan pembohongan Abah dan lebay sesat di musim pasca PRU 15. Saya sebagai Kingmaker baru politik Malaysia yang telah berjaya menumbangkan semua Perdana Menteri pengkhianat petualang penipu di Putrajaya, ingin menyatakan di sini, Abah, parti lebay sesat dan parti katak pengkhianat petualang yang derhaka kepada Raja-Raja Melayu sudah checkmate and game over. Ini adalah breaking news, berita politik yang cukup panas, yang cukup tergempar. Sebelum perbahasan politik kita meletup macam bom nuklear, jangan lupa pakcik-makcik Otok Arum, tap skrin, tekan butang like banyak-banyak dekat TikTok ni, dekat YouTube. Jangan lupa anda tekan butang follow, tekan butang subscribe. Sebab kita ada satu cerita politik paling panas hari ini. Seperti biasa, saya menjemput Abah, Tok Lebay Sesat, pengundi-pengundi Abah dan pengundi-pengundi parti Lebay Sesat ni yang sudah kantoi menipu yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu di Istana musim PRU 15, pakcik-makcik Otok Arum. Baiklah, perkara pertama. Hari ini, Abah menggelabah ketakutan apabila dibangkitkan tentang siasatan Suruhanjaya Diraja, dia kantoi merompak 600 bilion ringgit duit negara Malaysia musim COVID. Saya nak tanya dengan Abah, Parti UMNO dan Pakatan Harapan telah membongkarkan skandal rompakan 600 bilion ringgit ini di musim PRU 15, malah sebelum PRU 15. Tetapi kalau rakyat Malaysia perasan bersama seluruh dunia, Abah terkencing ketakutan, menggelabah ketakutan, menggelupur ketakutan. Abah tak berani saman fitnah Parti UMNO BN, pemimpin-pemimpin UMNO, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang highlight tentang skandal saga rompakan 600 bilion ringgit yang dicuri oleh Parti Abah. Saya Jufazli Syih Ahmad, sebagai Kingmaker baru politik Malaysia, kalau benar Abah ini difitnah dalam skandal saga rompakan 600 bilion ringgit, saya sangat-sangat pelik dan terkejut. Kenapa Abah tak berani saman fitnah semua pemimpin UMNO dan pemimpin Pakatan Harapan yang hari ini semakin berani dan lantang bersuara mengkantoikan Abah merompak 600 bilion ringgit. Dan ini adalah kerja kotor yang Abah tak mampu jawab lagi. Apabila Abah
tak berani saman fitnah Parti UMNO BN Pakatan Harapan, ini bermaksud benarlah apa yang telah didedahkan oleh Rafizi Ramli, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Ketua Pemuda UMNO, oleh Zahid Hamidi, bahawa terbukti Abah Kantoi depan Agung, depan Raja-Raja merompak 600 bilion ringgit. So, saya ingin memberi cabaran terbuka kepada Abah. Kalau betul Abah tidak merompak 600 bilion ringgit bersama parti lebay sesat, parti katak pengkhianat di hadapan 32 juta rakyat, kenapa Abah takut terkencing-kencing, takut tercerit-berit keluar tai? Tak berani nak saman fitnah semua pemimpin UMNO dan pemimpin Pakatan Harapan. Hari ini, Kerajaan Agung dan Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengesahkan membuka siasatan kes rompakan 600 bilion ringgit. Siasatan telah dibuat oleh Kerajaan Malaysia sejak sebelum PRU 15. Sebab itu kini Abah menggelupur ketakutan. Kenapa Abah perlu defensif dalam keadaan Abah sudah kantoi merompak 600 bilion ringgit? Dalam kes ini, bukan UMNO BN dan Pakatan Harapan yang merompak 600 bilion ringgit duit pakej rangsangan ekonomi di musim COVID yang lalu. Tetapi Abah sampai sekarang gagal menjawab pergi mana hilang 600 bilion ringgit tersebut. Inilah antara bukti skandal jenayah rompakan terbesar di dunia. Melibatkan nama Abah dan parti katak Abah, parti lebay sesat pengkhianat petualang. Yang dah tak boleh jawab kritikan daripada pemimpin-pemimpin UMNO BN dan Pakatan Harapan yang membogelkan Abah merompak 600 bilion ringgit duit rakyat di Putrajaya. Pengundi-pengundi dan penyokong-penyokong parti Abah pengkhianat petualang katak melompat-lompat ini pun dah tak boleh jawab dalam TikTok, dalam YouTube, dalam Facebook, yang mana Abah sememangnya tak berani saman fitnah semua pihak yang membogelkan dan telanjangkan bulat Abah merompak duit rakyat, duit negara musim COVID sebanyak 600 bilion ringgit. So apa sudah jadi Abah? Skandal rompakan 600 bilion ringgit ini di musim COVID mengalahkan skandal rompakan 1MDB. Wah, Abah boleh pula bongkar skandal rompakan 1MDB selama ini. Tetapi saya tengok Abah ini dengan lebay pengkhianat dan cyber troopers dan penyokong pengundi mereka menggelupur ketakutan bila kena dekat batang hidung dia kantoi merompak 600 bilion ringgit. 1MDB skandal rompakan 52 bilion ringgit. Tetapi duit COVID negara Malaysia, Abah curi 600 bilion ringgit. So pergi mana Abah simpan duit curi 600 bilion ringgit? Soalan simple macam begini, Abah tak boleh jawab sejak sebelum PRU 15, hatta kempen PRU 15, hatta selepas PRU 15, Abah dan cyber troopers parti Abah pengkhianat, penyamun-penyangak, petualang yang derhaka kepada Raja-Raja Melayu, checkmate and game over. Tak boleh jawab pergi mana hilangnya 600 bilion ringgit. Ini memalukan legasi politik Abah yang sudah hancur oleh Jufazli Syed Ahmad, yang sudah hancur oleh Yang di-Pertuan Agong, yang sudah hancur oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, UMNO BN dan Pakatan Harapan. Laporan polis dan laporan SPRM telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin UMNO BN dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Terbukti Abah adalah pengkhianat sebenar, temun sebenar dalam negara Malaysia. Yang kantoi di depan Jufazli Syed Ahmad, di depan Yang di-Pertuan Agong,
mencuri 600 bilion ringgit duit negara Malaysia di musim COVID yang lalu. Abah tak boleh lari. Perkara ini kebenaran dah tak boleh disembunyikan. Wih, ramai ni menonton 900 bilion orang. Jangan lupa tap-tap skrin Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Saya menjemput Cyber Troopers Abah dan parti pengkhianat, parti katak pengkhianat, parti lebay sesat yang derhaka kepada Raja-Raja Melayu yang kantoi merompak 600 bilion ringgit. Teruskan meroyan jadi orang gila di sini. Saya sangat suka melihat Abah yang menggelupur ketakutan bersama penyokong-penyokongnya dalam semua platform media sosial. Kami memang tidak menyokong Abah parti lebay, parti katak pengkhianat ini merompak 600 bilion ringgit duit negara di musim COVID. Sudah lama kami diamkan perkara ini. Hari ini, Abah jangan terkejut Jufazli Syamat bongkarkan skandal rompakan 600 bilion ringgit. Saya ingin nyatakan kepada 32 juta rakyat Malaysia, apabila Abah dan parti katak pengkhianat itu takut nak saman fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi, Rafizi Ramli dan parti UMNO BN Pakatan Harapan yang mendedahkan skandal rompakan 600 bilion ringgit, ini mengukuhkan pendedahan tersebut sememangnya Abah merompak 600 bilion ringgit Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Saya mencabar kalau Abah ada telur, ada maruah dan harga diri. Kenapa Abah sampai sekarang tidak memfailkan saman fitnah, saman sivil ke atas semua individu dalam UMNO BN dan Pakatan Harapan yang mendedahkan satu persatu bukti Abah kantoi mencuri duit negara Malaysia sebanyak 600 bilion ringgit. Dosa Abah ini adalah sangat besar. Pengkhianatan Abah ini dan penipuan parti Abah katak pengkhianat ini memang terang-terangan cukup dahsyat. Kantoi merompak 600 bilion ringgit duit negara. Sebab itu yang di-Pertuan Agong tidak melantik Abah jadi Perdana Menteri ke-10. Sebab itu yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tidak boleh ditipu dan tidak boleh diperangkap oleh semua penipuan Abah, parti katak pengkhianat, parti lebay sesat, kerana memang Abah kantoi mencuri 600 bilion ringgit depan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Berdasarkan perisikan maklumat intelijen di belakang yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, bukti-bukti baru sangat-sangat mengejutkan, sangat-sangat menggemparkan. Sememangnya Abah kantoi mencuri dan merompak 600 bilion ringgit. So saya nak tanya Abah, parti katak pengkhianat, tok lebay sesat dan parti lebay sesat. Dengar-dengar anda ini nak melawan rasuah, nak lawan perompak, tetapi Abah dan Tok Lebay, parti katak parti lebay sendiri, kantoi jadi perompak nombor 1 dalam Malaysia, 600 bilion ringgit. Duit rakyat, duit negara, dirompak oleh Abah, dirompak oleh Lebay Hadi Bawang, dirompak oleh parti katak pengkhianat dan parti lebay sesat ini. Sebab itu kenapa mereka takut Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10? Kenapa mereka takut UMNO BN bergabung dengan Pakatan Harapan? Sebab Abah sememangnya tak boleh tidur malam dengan nyenyak, dengan tenang apabila bukti-bukti dia sememangnya kantoi merompak 600 bilion ringgit. Abah nak suruh tangkap saya? Abah, game baru ini Abah sudah kalah dan hancur oleh Jufazli Syekh Ahmad. Abah sudah hancur dan kalah oleh yang di-Pertuan Agong dan kalah di tangan 32 juta rakyat. Jangan bermimpi di siang hari, Abah bukan lagi Perdana Menteri. Parti katak, parti tok lebay sesat ni yang merompak 600 bilion ringgit tidak ada kuasa lagi dalam PDRM, dalam Putrajaya, dalam SPRM, dalam mahkamah maupun dalam Jabatan Peguam Negara. Saya kesian tengok cyber troopers Abah di sini.
Engkau nak suruh PDRM dan SPRM tangkap Ju Fazli? Saya bukan perompak 600 bilion ringgit. Abah sekarang ni jadi PM tepi, kempunan dan gagal tidak diberikan jawatan Perdana Menteri ke-10 oleh Yang di-Pertuan Agong sebab Abah sudah kantoi merompak 600 bilion ringgit. Saya masih berani bersuara dalam negara Malaysia. Sebab memang Abah adalah pengkhianat petualang yang derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, kantoi merompak 600 bilion ringgit. Alhamdulillah. Excuse me, sorry ya. Alhamdulillah, sorry. Excuse me. Saya tahu penyokong-penyokong Abah meroyan jadi gila sebab skandal rompakan 600 bilion ringgit ini akan menyebabkan Abah meringkuk dalam penjara Kajang dan penjara Sungai Buloh tidak lama lagi. Berdasarkan secret information, saya ingin terus terang kepada Abah. Suruhanjaya siasatan diraja akan dilaksanakan tak lama lagi oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Raja-Raja Melayu, oleh Perdana Menteri ke-10 Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Kerajaan UMNO BN Pakatan Harapan kerana ditemui bukti-bukti kukuh Abah parti katak pengkhianat, parti lebay pengkhianat merompak 600 bilion ringgit. Saya ingin terus terang berdasarkan maklumat sulit di Istana dan Putrajaya. Saya telah dimaklumkan oleh wakil istana bahawa sememangnya kerajaan Malaysia akan mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk mendakwa Abah dan beberapa pemimpin parti katak pengkhianat, parti lebay, penyamun penyangat sesat ni dalam Mahkamah Malaysia tidak lama lagi atas skandal rompakan 600 bilion ringgit. Perkara ini sememangnya wajar Yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu dan Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim membongkarkan dan mendedahkan satu persatu kejahatan Abah ini bersama parti katak pengkhianat, parti lebay yang berlagak suci macam malaikat, tetapi rupa-rupanya mereka inilah parti penyamun sebenar dalam negara yang terbukti hari ini kantoi merompak 600 bilion ringgit. Abah mempunyai masalah besar dalam naratif skandal rompakan 600 bilion ringgit. Apabila Abah tak berani saman fitnah semua pemimpin-pemimpin UMNO BN dan Pakatan Harapan yang mendedahkan dan membongkarkan depan 32 juta rakyat dalam skandal rompakan 600 bilion ringgit, saya ingin mengesahkan saya adalah gradua master first class GPA 3.97. Pakar dalam pengkajian skandal rompakan skandal rasuah dalam sistem ekonomi politik Malaysia. Sepanjang Abah jadi Perdana Menteri yang tidak berguna di Putrajaya musim COVID, Abah sememangnya kantoi merompak 600 bilion ringgit. Jadi adalah sia-sia Abah nak mempertahankan dirinya tidak merompak, sedangkan Abah takut nak saman fitnah semua pemimpin UMNO BN dan Pakatan Harapan yang membogelkan Abah merompak 600 bilion ringgit. Demi rakyat, demi negara. Perkara ini perlu dibongkarkan. Sebab Abah ini bermaharajalela selama menjadi Perdana Menteri. Dia ikut suka hati dia. Wah, merompak 600 bilion ringgit. Ini bukan 60 seno kau rompak. Ini 600 bilion ringgit. Memang sampai matilah kau. Perkara ini akan terus dibongkarkan oleh Kerajaan Agung, Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan rakyat. Atas nama kepentingan negara, atas nama kepentingan 32 juta rakyat, kita menuntut di hadapan Abah yang sedang menonton video ini dalam keadaan ketakutan. Abah perlu pulangkan balik 600 bilion ringgit duit rakyat, duit negara yang Abah curi bersama parti lebay sesat. Sampai sekarang, video parti Abah dan parti lebay sesat bagi duit rasuah musim PRU15 viral dalam TikTok, viral dalam YouTube, viral dalam Facebook. Dari mana Abah dan Tok lebay sesat pencuri penyamun ini dapat duit? Berdasarkan maklumat sulit,
Abah dan Tok Lebay Sesat ini membeli undi rakyat di seluruh negara musim PRU 15 menggunakan duit rompakan 600 bilion ringgit. Saya ulang. Saya ingin kukuhkan dari mana Abah dan Tok Lebay Sesat ni dapat duit bagi rasuah kepada kita untuk undi parti mereka. Pakcik-makcik Oto Arung, semua itu adalah duit rompakan 600 bilion ringgit. Wih, ramai ni menonton. 1 trilion orang. Memang sakit jantung lah, sakit kepala lah. Abah pengkhianat petualang yang derhaka kepada Raja-Raja Melayu ni. Aku ingatkan tidak ada yang menonton. 1 trilion orang menonton. Tap-tap skrin banyak-banyak. Pakcik-makcik Oto Arung tekan butang share. Kelemahan Abah dalam percaturan kuasa ini bersama Tok Lebay Sesat, penyambung-penyangak 600 bilion ringgit ini. Apabila Ju Fazli Syamat mendedahkan dan membongkarkan skandal saga 600 bilion ringgit, maka hancurlah dan pupuslah, maka ranaplah parti katak pengkhianat dan parti Lebay Sesat petualang ini yang belagak suci macam Tuhan, belagak suci macam malaikat, belagak suci macam Nabi depan yang di-Pertuan Agong, depan 32 juta rakyat. Memang meroyan jadi orang gila diorang ini. Sebab skandal rompakan 600 bilion ringgit ini memang tak boleh ditutup oleh Abah kerana Abah sudah jadi pembangkang bersama parti katak pengkhianat petualang ini. Sememangnya yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tidak percaya dengan Abah lagi kerana Abah kantoi merompak duit negara di musim COVID yang lalu sebanyak 600 bilion ringgit Malaysia. Saya terus terang, ini antara punca utama kenapa yang di-Pertuan Agong tidak pilih Abah jadi Perdana Menteri. Sebab Abah merompak duit negara 600 bilion ringgit. Kenapa UMNO BN tak nak bergabung dengan parti Abah, parti Lebay Sesat pengkhianat petualang ini? Kerana Zahid Hamidi dan UMNO BN tahu Abah kantoi merompak duit negara 600 bilion ringgit sampai hari ini. Abah jual nama Agung untuk merompak 600 bilion ringgit musim COVID. Abah jual nama Agung untuk tipu SD. Abah jual nama Agung untuk mencuri ahli-ahli Parlimen UMNO, ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan. Hanya semata-mata Abah gila kuasa, tamak kuasa, nak jadi Perdana Menteri ke-10. Sial, cukup sial. Sayang 1000 kali sayang. Semua rancangan politik kotor Abah nak jual nama Agung, nak tipu Agung, nak tipu Raja-Raja, nak tipu semua ahli UMNO, nak tipu 32 juta rakyat. Kerana undang-undang anti lompat parti, Abah tak boleh mencuri dan membeli ahli-ahli Parlimen UMNO, ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan, ahli-ahli Parlimen GRS, ahli-ahli Parlimen GPS, ahli-ahli Parlimen Sabah Sarawak. Walaupun Abah sangat kaya hasil merompak 600 bilion ringgit, duit itu tidak ada guna lagi di musim pasca PRU 15. Kenapa? Sebab undang-undang anti lompat parti yang diluluskan sendiri oleh Ismail Sabri, oleh kerajaan pengkhianat petualang pintu belakang, Abah tak boleh membeli, merasuah dan mencuri ahli-ahli Parlimen UMNO, ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan, ahli-ahli Parlimen Sabah dan Sarawak sampai sekarang untuk menumbangkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu secara sah mengikut sistem undang-undang dan perlembagaan demokrasi berparlimen Malaysia dan raja berperlembagaan. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Abah, Tok Lebay Sesat, parti katak pengkhianat, parti Lebay Sesat dan cyber-troopers berbayar mereka ini bolehlah mengasihi bodoh orang Melayu, orang Cina, orang India yang tak ada pendidikan di seluruh negara. Tetapi kita yang ada pendidikan tinggi tak boleh ditipu oleh Abah ini yang terang-terangan menipu yang di-Pertuan Agong, menipu Raja-Raja Melayu.
derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Abah dan Tok Lebay sesat ini tak tahu malu derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dan melawan arahan Yang di-Pertuan Agong dalam proses pembentukan kerajaan perpaduan bagi menyelesaikan krisis politik PRU15 yang menyaksikan tidak ada satu parti yang menang PRU15. Kisah benar di Istana dan Putrajaya disembunyikan oleh Abah, oleh Tok Lebay sesat dan parti katak pengkhianat ini depan kita semua. Suruhanjaya Pilihan Raya telah mengumumkan kepada seluruh dunia, kepada kita, tidak ada parti politik yang menang. Maka dalam sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia, Yang di-Pertuan Agong ada kuasa veto, ada kuasa mutlak untuk menasihatkan semua ahli-ahli parlimen bergabung untuk membentuk kerajaan perpaduan bagi menyelesaikan krisis politik PRU15, iaitu krisis tidak ada Perdana Menteri, tidak ada kerajaan di parlimen, iaitu krisis parlimen tergantung buat kali pertama dalam sejarah pilihan raya besar negara. Maka atas kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong adalah benar tepat keputusan Yang di-Pertuan Agong menasihatkan Zahid Hamidi, menasihatkan Abah, menasihatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menasihatkan Lim Guan Eng, Mat Sabu dan ketua-ketua politik Parti Sabah, Parti Sarawak untuk bergabung membentuk kerajaan perpaduan bagi mengelakkan ekonomi negara bankrupt, jatuh muflis, bagi mengelakkan ketidakstabilan politik negara pasca PRU15, bagi mengelakkan campur tangan kuasa-kuasa besar asing menghuru-harakan negara. Arahan Yang di-Pertuan Agong ke atas Abah adalah satu tindakan derhaka dan pengkhianatan kepada 32 juta rakyat dalam proses pembentukan kerajaan perpaduan. Yang di-Pertuan Agong secara terbuka telah mengumumkan bersama istana kepada seluruh dunia, kepada kita, bahawa Abah perlu membentuk kerajaan perpaduan bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. Tetapi solusi dan remedi ini telah ditolak mentah-mentah oleh Abah, oleh Tok Lebay sesat, sebab mereka ini adalah ejen Mossad Israel yang terang-terangan kurang ajar dan biadab, derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Abah sengaja melambat-lambatkan proses pembentukan kerajaan perpaduan untuk mensabotaj kerajaan Malaysia, kerajaan Yang di-Pertuan Agong dan kerajaan rakyat, supaya ada campur tangan ejen Mossad Israel, ejen CIA dalam negara ini bagi menghuru-harakan politik dan ekonomi negara. Ini adalah game politik kotor di belakang percaturan politik Abah, Tok Lebay sesat yang merupakan ejen Mossad Israel, ejen CIA yang mahu menghancurkan kestabilan politik kerajaan rakyat, kerajaan agung pasca PRU15. Syukur Alhamdulillah, atas izin kuasa Allah, Yang di-Pertuan Agong mempunyai plan B untuk menyelamatkan negara ini setelah Abah, Tok Lebay sesat, derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong melawan cadangan pembentukan kerajaan perpaduan demi kestabilan negara. Apa yang berlaku? Yang di-Pertuan Agong telah mengarahkan Zahid Hamidi dan UMNO BN untuk bergabung dengan Pakatan Harapan dan Datuk Seri Anwar Ibrahim di membentuk kerajaan perpaduan. Kenapa Yang di-Pertuan Agong arahkan sedemikian? Kerana kau Abah dan Tok Lebay sesat menghuru-harakan negara, melambat-lambatkan proses pembentukan kerajaan perpaduan di Putrajaya, lawan cakap Yang di-Pertuan Agong, derhaka di hadapan Yang di-Pertuan Agong, maka adalah wajar dan benar Yang di-Pertuan Agong mengarahkan Zahid Hamidi dan semua ahli-ahli Parlimen UMNO BN menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia dan menyokong pembentukan kerajaan perpaduan rakyat baharu demi menyelesaikan krisis politik Parlimen tergantung.
Kenapa Abah dan Tok Lebay Sesat sengaja menghuru-harakan negara baru-baru ini, tidak mahu membentuk kerajaan segera di Istana dan Putrajaya, sengaja mahu memfitnah yang di Pertuan Agong, memburuk-burukkan institusi yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Abah sendiri yang buat silap. Abah yang tak mahu bentuk kerajaan di Putrajaya segera. Abah sendiri yang melambat-lambatkan kuasa yang di Pertuan Agong untuk melantik Perdana Menteri untuk membentuk kerajaan. Abah yang jadi pengkhianat bersama Tok Lebay Sesat. So adalah layak dan sangat layak Abah dan Tok Lebay Sesat jadi pembangkang. Dan sangat layak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10. Kerana ini adalah kebodohan Abah sendiri, kedupangan Abah sendiri. Menolak cadangan pembentukan kerajaan perpaduan yang telah digagaskan oleh Yang di-Pertuan Agong oleh Raja-Raja Melayu di Istana Negara. Paling dahsyat, Abah jual nama UMNO BN untuk tipu Yang di-Pertuan Agong. Hanya semata-mata Abah gila nak jadi Perdana Menteri di Istana Negara. Abah jual nama parti GPS, parti GRS untuk tipu Yang di-Pertuan Agong. Abah persembahkan sokongan SD palsu depan Yang di-Pertuan Agong. Kononnya Abah mempunyai sokongan majoriti. Tup-tap, apa yang berlaku? Parti GPS, parti UMNO BN, parti GRS milik Abah sendiri tidak sokong Abah untuk jadi Perdana Menteri ke-10. Sampai sekarang, 5 Disember 2022. Kabinet Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kabinet Kerajaan Perpaduan Yang di-Pertuan Agong di Putrajaya adalah melibatkan Parti UMNO BN, Parti GPS, Parti GRS, Parti Sabah, Parti Sarawak. Kerana terbukti semua parti-parti itu tidak menyokong Abah untuk jadi Perdana Menteri ke-10. Saya nak tanya dengan Abah, kenapa Abah sanggup menipu Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu? Abah jual nama parti UMNO BN, Abah jual nama parti GPS, Abah jual nama parti GRS, parti Sabah, parti Sarawak, parti Malaya. Abah sampai sekarang telah dibogelkan dan ditelanjangkan oleh Yang di-Pertuan Agong oleh Raja-Raja Melayu. Kenapa Abah tak jadi Perdana Menteri ke-10? Sebab terbukti Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO BN telah menyatakan di hadapan Yang di-Pertuan Agong, UMNO BN tak sokong Abah jadi Perdana Menteri ke-10. Sampai sekarang, Presiden Parti GPS, Abang Johari, bersama Taib Mahmud, mengesahkan di hadapan Yang di-Pertuan Agong, Parti Sarawak tidak sokong Abah jadi Perdana Menteri ke-10. Sampai sekarang, Haji Jinor, Ketua Menteri Sabah, Kerajaan GRS dan UMNO BN Sabah, menyatakan di hadapan Yang di-Pertuan Agong, mereka menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Mereka tak sokong Abah. Ini terbukti Abah penipu, pengkhianat, petualang yang derhaka di hadapan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Kebenaran ini tak boleh disembunyikan oleh Abah, oleh Tok Lebay, oleh parti katak pengkhianat. Abah adalah kaki kencing, kaki pemberak depan Yang di-Pertuan Agong, depan Raja-Raja Melayu. Terbukti Abah yang tidak ada sokongan majoriti. Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai sokongan majoriti 148 ahli parlimen. Sampai sekarang, semua parti politik di Sabah, di Sarawak, di Tanah Melayu dalam Persekutuan Malaysia kekal menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10. So, kenapa Abah tipu seluruh dunia, tipu Raja-Raja Melayu kita, tipu 32 juta rakyat? Kenapa Abah sanggup jadi penderhaka kepada Raja-Raja Islam, Raja-Raja Melayu dalam Malaysia? Abah memang sudah gak jadi gila bersama orang-orang Abah. Tak boleh terima keputusan kekalahan PRU15. Abah hanya punya 70 kursi parlimen. Mana Abah lantik jadi Menteri ke-10 oleh Yang di-Pertuan Agong? Bukan saya Yang di-Pertuan Agong, ini salah Abah sendiri. Semua parti politik tak nak
Abah jadi Perdana Menteri. Yang sokong Abah ni hanyalah ejen CIA, ejen Mossad, cyber troopers CIA, cyber troopers Mossad Israel. Yang sokong Abah ni hanyalah parti tok lebay sesat pengkhianat petualang yang bagi duit rasuah, yang kantoi bagi duit rasuah bersama pengundi-pengundi PRU 15. Abah dah kantoi merompak 600 bilion ringgit bersama tok lebay untuk bagi duit rasuah musim PRU 15. So sekarang Abah marah saya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Abah, ini politik. Suka hati kamilah rakyat nak sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Suka hati kamilah nak hantam Abah, nak bongkarkan kes rompakan 600 bilion ringgit. Allah cipta mulut kepada kami ni untuk hantam Abah yang jadi pengkhianat yang derhaka kepada Raja-Raja Melayu. Ini negara demokrasi, bukan milik datuk nenek moyang mak bapak Abah. Ini bukan negara komunis, ini bukan negara diktator. Kau jangan larang kami bersuara, Abah. Tok lebay sesat. Pengundi-pengundi tok lebay sesat yang makan duit rasuah 600 bilion ringgit musim PRU 15 ni. Bila kala berhujah, bila dah kantoi semua benda, kau merompak 600 bilion ringgit. Kau kantoi, malu kau yang di Pertuan Agong Raja-Raja Melayu dan Istana. Telanjangkan Abah tok lebay sesat. Parti katak pengkhianat, parti lebay sesat ni. Kantoi menipu yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu pasal SD palsu dia. Malu Abah tak jadi Perdana Menteri ke-10. Bukan UMNO BN dan Pakatan Harapan yang tipu yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, wahai Raja Petra. Abah tok lebay sesat, parti katak pengkhianat, parti lebay sesat. Yang kantoi menipu yang di Pertuan Agong dan kantoi menipu 32 juta rakyat. Akhirnya Rafizi Ramli dedahkan hari ini. Hasil daripada pembentukan kerajaan perpaduan, Datuk Seri Anwar Ibrahim terbukti semua parti politik tak sokong Abah jadi Perdana Menteri. Abah dan Tok Lebay adalah ejen CIA, ejen Mossad Israel. Sebab itu anda berani lawannya di Pertuan Agong, lawan Raja-Raja Melayu. Amerika dan Israel memang tak suka dengan kuasa yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Saya nak bagi tahu ini rahsia percaturan politik Malaysia. Mereka inilah Sikitul Moden. Dibayar oleh CIA, dibayar oleh ejen Mossad Israel. Menghuru-harakan negara ketika yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Nak bentuk kerajaan perpaduan, nak selamatkan negara musim PRU 15. Syukur Alhamdulillah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi menjadi penyelamat bersama UMNO BN dan Pakatan Harapan menggagalkan semua rancangan politik kotor Abah, Tok Lebay, ejen CIA, ejen Mossad Israel yang mahu hijack pembentukan kerajaan perpaduan di pintu belakang. Ini game mereka ni, pengkhianat petualang yang derhaka pada Raja-Raja Melayu. Kamu kantoi menipu yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Sebab tu kamu tak dilantik jadi Perdana Menteri. Kamu adalah ejen CIA, ejen Mossad, Abah. Kamu dibayar oleh Amerika dan Israel untuk menghuru-harakan negara kami. Kau fitnah yang di Pertuan Agong. Kau hina kuasa yang di Pertuan Agong. Sebab kau memang ejen CIA, ejen Mossad Israel. Kita memang tahu Amerika dan Israel takut dengan kuasa yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang menjadi kingmaker menyelamatkan negara di musim PRU 15 dan musim pasca PRU 15. Rahsia ini perlu diketahui oleh 32 juta rakyat pakcik-makcik Otok Arum. Berdasarkan maklumat sulit percaturan kuasa. Kenapa yang di Pertuan Agong jadi target politik untuk difitnah, untuk diburuk-burukkan? Setelah yang di Pertuan Agong berjaya menyelamatkan negara Malaysia musim PRU 15. Tidak ada huru-hara, tidak ada pertumpahan darah. Berjaya melakukan peralihan kuasa secara demokrasi. Sebab semua rancangan Abah Tok Lebay sesat, ejen CIA, ejen Mossad Israel di belakang tabir di negara ini, di negara-negara jiran untuk menghancurkan negara, sudah gagal.
Dan rahsia ini ramai rakyat tak tahu, Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Sebab itu, saya telah melaporkan kepada pihak istana, kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Sememangnya Abah dan Tok Lebay Sesat sengaja menghuru-harakan negara musim PRU 15. Mereka tidak mahu membentuk kerajaan perpaduan seperti diarahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebab Abah dengan Tok Lebay Sesat, dia suka negara ni tak ada Perdana Menteri, tak ada kerajaan. Biar Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang dipersalahkan, kononnya Agong yang lambat lantik Perdana Menteri. Pak Cik Mak Cik Oto Arum, bukan Agong yang lambat lantik Perdana Menteri, tetapi Abah Tok Lebay Sesat Parti Katak Pengkhianat yang tidak mahu bagi kerjasama di hadapan Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan di Putrajaya. Terang-terangan mereka menolak gagasan kerajaan perpaduan. Ini bukan kali pertama kerajaan perpaduan dibentuk oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebelum ini, Gabungan Perikatan Nasional, UMNO BN, GPS, GRS dan PAS di Putrajaya. Itu adalah kerajaan perpaduan yang digagaskan oleh Yang di-Pertuan Agong setelah Tun Dr. Mahathir letak jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7 Malaysia pada tahun 2020 lalu. Itu pun kerajaan perpaduan minoriti, bukan dilantik dalam sistem pilihan raya demokrasi. Datuk Seri Anwar Ibrahim, UMNO BN Pakatan Harapan, GPS GRS, membentuk kerajaan perpaduan majoriti besar, bukan majoriti tipis, bukan majoriti kecil-kecil, bukan minoriti. UMNO BN Pakatan Harapan GPS GRS menang besar bersama Parti Muda, Parti Sabah yang lain, lebih 148 kerusi parlimen. Dan ini adalah kerajaan perpaduan majoriti besar yang paling stabil dibentuk oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebab itu, Abah Tok Lebay Sesat tidak sokong pembentukan kerajaan perpaduan majoriti besar 2/3 majoriti ini. Sebab ini membawa kepada kestabilan ekonomi politik Malaysia yang boleh memajukan negara dan menyelamatkan daripada tumpahan darah dan huru-haranya negara ini. Kami yang jadi partai ni, kau tak boleh kasih bodoh, kau tak boleh tipu lah apa. Sebab kami tak sokong Abah, tak sokong Hadi Bawang, tak sokong Parti Katak Pengkhianat, Parti Lebay Pengkhianat. Akhirnya Allah tunjukkan kamu ni lah musuh sebenar kepada Yang di-Pertuan Agong, musuh sebenar kepada Raja-Raja Melayu, kamu ni musuh sebenar kepada 32 juta rakyat, kamu musuh sebenar kepada negara kami, sengaja menghuru-harakan negara pasca PRU 15, menolak gagasan kerajaan perpaduan. Kamu terang-terangan derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Kamu terang-terangan bangga jadi pengkhianat dan petualang depan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Saya, Jufazli Syahmat, sangat kecewa dengan Abah, dengan Hadi Awang, dengan Parti Katak Pengkhianat, petualang Parti Lebay Pengkhianat ni. Abah dan Tok Lebay Sesat ini tak tahu malu depan generasi muda, derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong, derhaka kepada Raja-Raja Melayu. Kau sengaja menghuru-harakan negara, melambat-lambatkan proses pelantikan Perdana Menteri, melambat-lambatkan proses pelantikan kerajaan perpaduan majoriti besar di Parlimen, di Istana dan Putrajaya. Sebab itu kami tak sokong pengkhianatan ini, Abah. Kami tak sokong politik kotor Abah ini yang tak tahu malu bersama Hadi Bawang derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Kami rakyat Malaysia yang setia kepada raja dan negara. Jangan kau bawa nama rakyat untuk derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Kau jangan nak jual nama rakyat untuk memburuk-burukkan dan memfitnah nama Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu di seluruh dunia. Kami takkan ikut Abah, kan ikut Tok Lebay Sesat perompak 600 bilion ringgit ni untuk derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Teruskan jadi pengkhianat, jadi petualang, jadi ejen CIA, jadi ejen Mossad Israel untuk melawan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Tetapi jangan heret kami sebagai rakyat
untuk ikut game politik kotor, politik jijik, untuk hancurkannya di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Kau tak boleh sembunyikan dan tak boleh tutup mulut saya. Semua rahsia Abah ini di tangan Jufazli Syah Ahmad. Memang benar Abah adalah ejen Mossad, ejen CIA Amerika untuk memfitnah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang telah berjaya melantik Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10, yang telah berjaya membentuk kerajaan perpaduan yang sangat-sangat stabil dalam percaturan kuasa dunia dalam sejarah politik Malaysia. Abah dah tak ada modal nak hancurkan institusi Yang di-Pertuan Agong, institusi Raja-Raja Melayu. Abah dah tak ada modal politik untuk tumbangkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan rakyat di Putrajaya daripada pintu belakang. Abah adalah dalang utama yang buat politik deep state pada tahun 2020. Menumbangkan kerajaan rakyat, kerajaan demokratik rakyat di Putrajaya pada tahun 2020. Abah dibayar oleh Amerika dan Israel untuk membentuk kerajaan pengkhianatan pintu belakang di Putrajaya, menipu Yang di-Pertuan Agong, menipu Raja-Raja Melayu dan menipu 32 juta rakyat Malaysia. Rahsia ini sudah lama saya simpan dan ini adalah masa yang terbaik untuk saya dedahkan agar 32 juta rakyat tidak boleh dihancurkan oleh ejen CIA, ejen Mossad Israel dalam percaturan kuasa dunia. Saya nak bagi tahu, ejen CIA, ejen Mossad sudah gagal untuk menghancurkan kedaulatan negara Malaysia. Sudah gagal untuk menggulingkan kerajaan rakyat di musim PRU15. Ejen CIA, ejen Mossad Israel sudah gagal untuk menghancurkan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu musim PRU15. Saya nak ingin umumkan di hadapan Amerika dan Israel, semua percaturan kuasa anda depan Jufazli Syah Ahmad sudah hancur oleh Jufazli Syah Ahmad. Sila berambus daripada negara kami, sila berambus daripada istana Yang di-Pertuan Agong, sila berambus daripada Putrajaya, sila berambus daripada parlimen. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Saya masih hidup sebagai kingmaker baru politik dunia, kingmaker baru politik Malaysia. Saya mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya ejen CIA, ejen Mossad Israel yang membayar Abah, yang membayar Tok Lebay, yang membayar pemimpin-pemimpin pengkhianat untuk menghancurkan negara kami musim PRU15, menghuru-harakan negara kami. Kau tak perlu masuk campur tangan sistem politik Malaysia. Kau urus negara kau. Wahai CIA, wahai ejen Mossad Israel yang sedang kepanasan tengok video saya. Saya tahu CIA dan Israel bayar saya betul-betul di sini. Kau nak buruk-burukkan nama saya? Saya ni rakyat biasa. Saya tak takut buruk nama saya. Saya bukan Perdana Menteri. Saya bukan menteri. Saya bukan Yang di-Pertuan Agong. Saya adalah rakyat biasa. Saya tahu di sini ramai muka-muka ejen CIA, ejen Mossad. Sia-sia kau nak hancurkan saya, nak burukkan nama saya, nak tangkap saya, nak dakwa saya dalam mahkamah Malaysia. Saya tak takut mati, tak takut masuk penjara. Saya tak takut hilang apa-apa dekat dunia ni. Percaturan kuasa CIA dan ejen Mossad ini sudah lama saya tahu. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2022. Siapa di belakang Abah, di belakang Tok Lebay ini yang membentuk kerajaan tebuk atak, kerajaan pintu belakang sejak tahun 2020? Tidak lain tidak bukan ejen CIA, ejen Mossad Israel yang berpangkalan di Singapura. Mampus kau ini kali. Abah, ejen CIA, ejen Mossad hantar orang-orang dorang. Wah, melobi jawatan Perdana Menteri dengan saya. Tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari, tak tahu malu kah? Nak korek rahsia di Putrajaya, di istana. Kau nak perangkap saya, kau tak boleh perangkap. Yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu, UMNO, BN Pakatan Harapan, Intelligence Secret Service adalah tulang belakang di belakang saya yang membantu saya untuk menyelamatkan kedaulatan negara. Malulah CIA dan ejen Mossad Israel gagal menghancurkan kedaulatan negara, gagal menghancurkan Jufazli yang merupakan kingmaker baru politik Malaysia di seluruh dunia. Kau tak kejut aku hantam CIA dan ejen Mossad Israel? Rakyat tidak tahu apa yang berlaku di belakang tabir percaturan kuasa di Putrajaya dan Istana Negara. CIA dan ejen Mossad mahu masuk campur keputusan Yang di-Pertuan Agong, keputusan Raja-Raja Melayu. Mereka gagal untuk menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10. Mereka gagal untuk menghalang pembentukan kerajaan perpaduan UMNO, BN dan Pakatan Harapan di Putrajaya. Selama ini mereka catur berpuluh-puluh tahun dalam negara. Perkara ini akhirnya Abah Tok Lebay, parti pengkhianat, parti katak yang hancur di tangannya di Pertuan Agong, yang hancur di tangan Raja-Raja Melayu, hancur oleh Jufazli.
Malulah ejen CIA, ejen Mossad. Hancur oleh Jufazli. Saya kenal satu persatu nama ejen Mossad, ejen CIA dalam negara Malaysia, di Putrajaya, di Istana, di Bukit Aman. Saya kenal anda. Anda malu? Ramalan politik saya benar? Ismail Sabri tumbang terguling-guling bersama kerajaan pintu belakang pada PRU 15 kali ini seperti apa yang saya ramalkan? Anda malu? Semua Perdana Menteri pengkhianat tumbang oleh Jufazli Shah Ahmad. Ejen CIA, ejen Mossad di seluruh dunia patut malu percaturan kuasa Jufazli Shah Ahmad. Tiap-tiap tahun sejak tahun 2014 hingga tahun 2022, saya berjaya menumbangkan semua Perdana Menteri pengkhianat, penipu, petualang, ejen CIA, ejen Mossad dalam negara ini. Sebagai kesimpulan, sudah-sudahlah menipu yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Sudah-sudahlah memfitnah yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Sudah-sudahlah anda nak tipu kami sebagai rakyat, kerana kami tahu Abah Tok Lebay Sesat, parti katak pengkhianat, parti Lebay Sesat, penyamun RM600 bilion ini adalah ejen CIA, ejen Mossad Israel yang kantoi depan si Jufazli nak bentuk kerajaan pintu belakang musim PRU 15, tetapi telah digagalkan oleh yang di-Pertuan Agong, oleh Raja-Raja Melayu, oleh Jufazli Shah Ahmad. Maka atas nama Allah yang Maha Kuasa, atas nama Suara Keramat Rakyat, atas nama kedaulatan institusi Raja-Raja Melayu, Raja Islam yang dilindungi kuasa mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kekal menyokong penuh Datuk Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia di Putrajaya. Saya kekal menyokong penuh keputusan yang di-Pertuan Agong melantik Datuk Seri Zahid Hamidi menjadi Timbalan Perdana Menteri di Putrajaya. Saya kekal menyokong yang di-Pertuan Agong melantik semua menteri-menteri kabinet baru yang bertugas secara rasmi di Putrajaya hari ini. Saya sebagai kingmaker baru politik dunia, kingmaker baru politik Malaysia yang sangat ditakuti oleh ejen CIA Amerika, ejen Mossad Israel yang berpangkalan di Singapura dan seluruh dunia, saya kekal menyokong gabungan Kerajaan UMNO, BN Pakatan Harapan, GPS, GRS, Warisan Parti Muda di Putrajaya. Saya kekal menyokong pemerintahan kerajaan rakyat, kerajaan yang di-Pertuan Agong, yang merupakan kerajaan majoriti paling besar. Lebih 148 ahli parlimen menyokong keputusan yang di-Pertuan Agong membentuk kerajaan perpaduan di Putrajaya, di Parlimen dan Istana Negara. Kepada Abah, kepada Tok Lebay Sesat, kepada parti katak pengkhianat, parti Lebay Sesat, move on kamu, wahai penyamun RM600 bilion. Semua rahsia kamu sudah dibongkarkan oleh Jufazli Shah Ahmad, kingmaker baru politik dunia yang paling ditakuti oleh Amerika dan Israel dalam percaturan kuasa dunia. Saya ingin tegaskan, saya tidak takut mati untuk melawan Amerika, melawan Israel, untuk melawan ejen CIA, ejen Mossad dalam percaturan kuasa politik Malaysia ini sejak tahun 2014 sehingga tahun 2022. Buku bertemu ruas, wahai Amerika, wahai Israel, yang sakit hati, sakit jantung, yang berdarah bernanah lubang telinga dorang, kerana yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu ikut arahan Jufazli Shah Ahmad untuk melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Ini adalah kelemahan terbesar Amerika dan Israel apabila yang di-Pertuan Agong melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Sememangnya ini adalah kelemahan Amerika dan Israel apabila yang di-Pertuan Agong melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan terbaik dunia di Putrajaya. Sememangnya ini adalah kelemahan Amerika dan Israel dalam percaturan kuasa dunia apabila UMNO, BN Pakatan Harapan, GPS, GRS bergabung membentuk kerajaan perpaduan yang paling kuat dalam sejarah politik dunia, dalam sejarah politik Malaysia hari ini. Sememangnya ini adalah kelemahan Abah, kelemahan Tok Lebay, Amerika dan Israel, ejen CIA, ejen Mossad dalam percaturan kuasa Malaysia dan percaturan kuasa dunia apabila Jufazli Shah Ahmad menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Apapun, penjara Sungai Buloh dan penjara Kajang kirim salam rindu, wahai Abah yang kempunan, yang tak boleh terima kenyataan yang di-Pertuan Agong tidak pilih kau jadi Perdana Menteri ke-10, tetapi yang di-Pertuan Agong pilih Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Abah, kau sedang gali lubang kubur depannya di Pertuan Agong, depan Jufazli Shah Ahmad. Semua rahsia kau sudah terbongkar hari ini. Tolong bersedia untuk mati sia-sia 7 keturunan, kerana kau adalah pengkhianat petualang si Ketul Mudin
yang tak tahu malu, derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Islam. Kau adalah pemimpin yang dilaknat oleh Allah kerana dalam kitab Al-Quran, dalam kitab hadis adalah berdosa besar dan dilaknat oleh Allah. Mana-mana rakyat, mana-mana pemimpin yang derhaka kepada raja-raja Islam di dunia ini. Abah, kau jangan ingat kau boleh jadi Kamal Atatürk 2.0 dalam Malaysia ini, seperti mana Kamal Atatürk berjaya menghancurkan raja-raja Islam dalam sejarah empire ketamadunan Uthmaniyah di Turki. Saya nak bagi tahu dengan Abah, semua rancangan Abah bersama ejen CIA, ejen Mossad Israel untuk membunuh Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu sudah gagal 100% depan Jufazli Shah Ahmad dan 32 juta rakyat di Istana Negara dan Putrajaya. Selagi Jufazli Shah Ahmad menyokong Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu, saya ingin tegaskan kepada ejen CIA, ejen Mossad Israel yang menonton video panas ini, tidak ada satu orang pun pemimpin pengkhianat petualang yang dibayar oleh ejen CIA, ejen Mossad Israel yang boleh memerangkap Yang di-Pertuan Agong, yang boleh menghancurkan Yang di-Pertuan Agong, yang boleh menghancurkan raja-raja Islam dalam negara Malaysia. Negara Malaysia kekal berdaulat, kekal merdeka. Tidak boleh dijual oleh Abah dan tidak boleh dilelong kedaulatannya oleh Abah oleh parti katak pengkhianat, parti lebay pengkhianat. Kerana Jufazli Shah Ahmad telah berjaya menyelamatkan kedaulatan institusi Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu. Daulat tuanku Yang di-Pertuan Agong, daulat tuanku raja-raja Melayu. Patik sebagai kingmaker baru politik dunia dan sebagai kingmaker baru politik Malaysia, amat menghargai kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu yang menjadi payung menyelamatkan 32 juta rakyat semua bangsa Melayu, Cina, India, Sabahan Sarawakian orang asli daripada hancur di tangan Abah pengkhianat, Tok Lebay pengkhianat, parti katak pengkhianat, parti lebay pengkhianat yang tak boleh terima kenyataan mereka sudah hancur di tangan kita pada percaturan PRU 15 kali ini. Ingat, Abah, Allah Maha Kuasa. Amerika dan Israel tidak ada kuasa. Sebesar mana kabel kau Abah bersama Tok Lebay sesat merompak 600 bilion ringgit hari ini dalam negara Malaysia. Inilah karma dan balasan cash daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kun fayakun. Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan Abah depan mata Amerika dan Israel, depan mata Jufazli Shah Ahmad, depan mata Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu. Sila bertaubat dan kembali ke pangkal jalan. Orang gatas, orang tamak selalu rugi, Abah. Inilah balasan cash daripada Allah apabila Abah buat konspirasi fitnah liwat ke atas Jufazli Shah Ahmad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2019 lalu. Kau terkejut aku hantam kau hari ini bertubi-tubi, Abah? Buku bertemu ruas, Abah. Sila liwat lubang jubur sendiri. Sebab Abah sudah hancur dan kalah terkubur PRU 15. Bersama parti katak pengkhianat dan parti lebay pengkhianat yang tak tahu malu, derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu. Kau jangan suruh saya untuk minta diliwat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kau ada lubang jubur sendiri, Abah. Tolong minta liwat dengan Hadi Bawang sekarang. Kerana konspirasi fitnah liwat kau ini sudah kantoi, sudah gagal depan Jufazli dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana konspirasi fitnah liwat 3.0 2019, kau hancur depan Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu. Pengajarannya, Abah, nanti dalam lubang kubur, kau boleh main liwat puas-puas. Kejahatan kau ini mencatur politik bersama Amerika dan Israel. Memang layak kau hancur di tangan Jufazli, di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Checkmate. In masuk perangkap 100 kali.
Abah yang hancur PRU 15 di tangan Ju Fazli dan di Pertuan Agong. Rahsia kau ini terbongkar kerana kau memang suka main politik liwat-meliwat sampai kau gagal memerangkap Ju Fazli Syah Ahmad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam konspirasi fitnah liwat 3.0 pada tahun 2019 lalu. Jangan mimpilah Abah, saya nak minta liwat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya nak tumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya nak fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam konspirasi fitnah liwat baru kau ni. Ini zaman moden sudah ni, bukan zaman kuno, bukan zaman gua. Bertaubatlah kau, berhentilah kau main politik liwat ni Abah. Tok lebay sesat, parti katak pengkhianat petualang. Dahlah kau syok sendiri ni. Depan Ju Fazli nak buat liwat meliwat ni. Kau liwatlah diri kau sendiri. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa Abah, pulangkan balik duit yang kau rompak 600 bilion ringgit bersama parti katak pengkhianat, bersama parti lebay pengkhianat. Bayar balik duit yang kau rompak 600 bilion ringgit yang kau tabur sepanjang PRU 15 ini. Abah, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai kau merompak 600 bilion ringgit tu, akhirnya Ju Fazli Syah Ahmad kasih bongkar satu persatu. Dan ini adalah tanda kehancuran dan kepupusan legasi politik Abah, legasi politik parti katak pengkhianat, parti lebay pengkhianat yang tumbang terguling-guling bersama Mail Lambung di Putrajaya. Penjara Kajan dan penjara Sungai Buloh kirim salam rindu. Dan penjara neraka Jahanam Allah kirim salam rindu juga. Abah, daulat tuanku yang di Pertuan Agong, daulat tuanku Raja-Raja Melayu. Game is over Abah. Terima kasih.